من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 119. Kifayatul Muhtadi, muka surat 119. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, terjemahan dia, ini suatu fasal. Hak dalam syarah tu, faslun fi salatil jamaah. Ini suatu fasal, ini suatu ceraian pada menyatakan sembahyang berjamaah. Pada menyatakan sembahyang berjamaah. Selepas selesai pembicaraan berkaitan dengan sembahyang sunat, masuk pula kepada pembicaraan sembahyang berjamaah. Selepas bicara sembahyang berjamaah, dibicarakan pula berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Kemudian disusuli pula syarat makmum mengikut imam. Jadi dalam kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kepada Sulam Muhtadi ini, jadi dia datangkan tajuk sembahyang berjamaah, didatangkan tajuk Jumaat terlebih dahulu, barulah didatangkan berkaitan dengan syarat makmum mengikut imam. Dia biasa dalam kitab pembicaraan salat berjamaah, terus didatangkan syarat makmum mengikut imam. Dia panggil syarat qudwah, syarat makmum mengikut imam. Tetapi dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini, dia cerita berkaitan dengan hukum sembahyang berjamaah, hukum sembahyang Jumaat. Barulah pergi kepada bicara syarat makmum mengikut imam ketika sembahyang Jumaat dan ketika sembahyang Jumaat. Didatangkan kemudian tajuk makmum mengikut imam dalam kitab kita ni. Jadi tajuk sembahyang Jumaat ni bicara bab hukum je. Syarat tak cerita lagi. Cerita bab Jumaat dulu, barulah pergi kepada syarat makmum mengikut imam. Sembahyang berjamaah syarat yang sama dengan sembahyang Jumaat. Makmum mengikut imam ketika sembahyang lima waktu, makmum mengikut imam ketika sembahyang Jumaat, didatangkan pada satu tajuk berkaitan dengan syarat makmum mengikut imam. Kemudian bicara berkaitan dengan sembahyang jamak, sembahyang qasar. Ni. Jadi kita ni kira berkaitan dengan tajuk sembahyang ni dah di penghujung lah, berkaitan dengan tajuk sembahyang. Jadi terdahulu bicara berkaitan dengan sembahyang sunat, sebelum daripada itu bicara berkaitan dengan sujud sahwi,
sujud tilawah, sujud syukur sebelum didatangkan pembicaraan berkaitan dengan sembahyang sunat. Sekarang masuk ceraian tajuk pada menyatakan sembahyang berjamaah. Bermula sembahyang berjamaah pada fardu yang 5 yang lain daripada Jumaat, lagi yang tunai. Baca dalam syarah dia dah. Bermula sembahyang jamaah atas laki-laki, atas lelaki yang merdeka, yang bukan hamba, lagi mukim, yang bukan musafir, yang baligh, yang sampai umur, yang tiada uzur baginya, yang tiada uzur baginya, bagi laki-laki yang merdeka, lagi mukim, yang baligh tadi ni. Bermula sembahyang jemaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tu khabar pada kata bermula sembahyang jemaah. Bermula sembahyang berjemaah atas lelaki, keluar orang perempuan, keluar orang khunsa, yang merdeka, keluar hamba orang, lagi mukim, keluar orang musafir, yang baligh, keluar kanak-kanak, yang tiada uzur baginya, bagi lelaki tadi ni. Apa hukum sembahyang berjemaah tu? Fardu kifayah. Fardu kifayah dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Sembahyang jemaah fardu kifayah. Kemudian kita masuk di dalam syarah dia. Kita masuk di dalam syarah dia. Bermula sembahyang berjamaah. Berjamaah ni pada fardu yang 5 yang lain daripada Jumaat. Adapun sembahyang berjamaah Jumaat itu fardu ain. Yang bicara sekarang sembahyang jemaah yang 5 waktu selain daripada berjemaah sembahyang Jumaat. Ialah sama-sama berjemaah. Sembahyang 5 waktu berjemaah, sembahyang Jumaat berjemaah, sama-sama berjemaah. Sebab tu nanti didatangkan syarat berjemaah, syarat makmum mengikut imam selepas daripada bicara sembahyang Jumaat. Tetapi hukumnya berbezalah. Sembahyang berjemaah pada fardu yang 5, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, hukumnya di hadapan fardu kifayah. Adapun sembahyang Jumaat fardu ain. Berjemaah ketika sembahyang Jumaat adalah fardu ain, menjadi syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat fardu ain. Sembahyang 5 waktu fardu ain. Sembahyang Jumaat fardu ain. Sembahyang 5 waktu fardu ain. Kita bicara bukan diri sembahyang sekarang. Sekarang kita bicara diri hukum berjamaah. Diri hukum sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah bagi sembahyang fardu 5 waktu ni, hukum berjemaah tu fardu kifayah. Berjemaah pada sembahyang Jumaat tu fardu ain, menjadi syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Kita maklum kan, Jumaat mana boleh sembahyang seorang. Adapun 5 waktu tu kita boleh sembahyang seorang. Jadi hukum sembahyang berjemaah 5 waktu fardu kifayah, hukum sembahyang berjemaah Jumaat itu fardu ain, syarat sah sembahyang. Lagi yang tunai,
Semayang waktu ni hak tunai. Ada pun berjemaah pada semayang qada, itu bukan fardu kifayah. Pada ni kita ada tinggal semayang masa dulu-dulu. Kawan kita pun macam kita juga, ada tinggal semayang masa dulu-dulu. Berjemaah semayang qada ni apa hukum? Itu sunat juga, bukan fardu kifayah. Sebab itulah fardu kifayahnya pada fardu yang 5 lagi yang tunai. Bukan sembahyang tu sembahyang qada. Bukan sembahyang tu sembahyang qada. Sembahyang hak tunai. Dalam syarah lagi kita baca, atas segala isi tiap-tiap negeri dan dusun. Dusun ni kampung lah. Tiap-tiap dusun, tiap kampung, daripada lelaki dalam syarah tu akan bicara berkaitan dengan hukum berjemaah orang perempuan. Jadi kita mengaji kitab ni, kita biar tahu hukum molek. Berjemaah orang lelaki apa hukum, berjemaah orang perempuan apa hukum. Biar kita tahu hukum hakam dia. Biar tahu hukum hakam dia. Berjemaah kita ni, apa hukum berjemaah orang perempuan? Tak tahu cerita. Ni kita ambil molek. Kita ngaji molek. Kita bukan hanya buat pesen. Ramai je pesen berjemaah, kita pun mari berjemaah sama. Kemudian apa hukum berjemaah atas orang perempuan? Itu kena tahu hukum molek. Ada yang disunatkan dan ada yang dimakruhkan, bahkan ada yang diharamkan. Fardu kifayah tidak ada. Fardu kifayah hanya atas orang lelaki. Atas orang perempuan tidak ada fardu kifayah. Atas orang perempuan ada yang sunat, ada yang makruh, dan ada yang haram. Ni kita ngaji biar kita tahu hukum. Bukan hanya kita datang berjemaah, tengok ramai-ramai orang datang berjemaah, kita pun datang berjemaah sama. Hukumnya apa? Hukum pun tak tahu. Ni panggil apa ni? Turu orang semata-mata. Daripada lelaki yang merdeka, yang bukan hamba. Adapun hamba tidak dituntut sebagai tuntutan fardu kifayah, sebab hamba ni dia ada tugas dengan majikan. Jadi kalau datang berjemaah tergendala tugas dia dengan majikan, maka atas hamba tidak dituntut sebagai tuntutan fardu kifayah, hanya disunatkan juga. Maknanya kalau satu tempat, satu kampung tidak didirikan jemaah, orang perempuan, orang lelaki hamba tidak berdosa. Sebab atas perempuan, atas hamba tidak dituntut sebagai tuntutan fardu kifayah. Lagi mukim. Mukim ni yang tidak musafir. Mukim ni yang tidak musafir. Sama ada mustautin ataupun tidak, itu bicara lain. Dia mukim ni lawan musafir. Apabila duduk pada satu tempat 4 hari, sudah dipanggil bermukim. Walaupun ianya bukan mustautin di tempat tu. Sebagai contoh, kita orang tua pergi jalan rumah anak kita, ke mana ke, kita duduk rumah anak kita ni seminggu contohnya, maka kita dipanggil bermukim di tempat tu.
Bila bermukim di tempat tu, maka tuntutan fardu kifayah tadi ni naik atas batang tekuk kita. Apa tu guana? Tu guana tak guana, pergilah surau. Di dalam taman tu contohnya, taman tak ada surau. Pergi surau tu lah. Dia kata surau tu tutup rapat, kunci. Ada jemaah maghrib, isyak dengan subuh je. Zuhur asar tak ada. Dia bukalah kunci ya. Tak ada kunci, kena bang luar pintu. Luar surau. Sebab apa? Fardu kifayah atas kita. Saya orang luar bermukim. Ada ni. Kita sudah bermukim. Duduk seminggu kan rumah anak kita kan? Bermukim. Sembahyang Jumaat fardu kifayah. Sembahyang Jumaat fardu ain. Ni orang bermukim ni. Orang bermukim sembahyang Jumaat fardu kifayah. Sembahyang Jumaat fardu ain. Nak bilang Jumaat orang mustautin. Tu lain kan tu. Nak bilang Jumaat orang mustautin. Orang yang menetap di situ. Hidup mati azam di hatinya di situ. Dipanggil mustautin. Hak bermukim tadilah duduk 4 hari dipanggil bermukim. Walaupun dia hanya duduk sementara. Tadi tu duduk kerana pergi jalan rumah anak. Duduk seminggu, duduk 2 minggu, bawa balik kampung. Dipanggil bermukim. Dia banyak bermukim ni sebagai contoh orang belajar. Tu bermukim tu. Orang bekerja, itu bermukim tu. Orang belajar tu kan, dia duduk sebulan, duduk 2 bulan, itu dia panggil bermukim. Sembahyang berjemaah fardu kifayah, sembahyang Jumaat fardu ain, tapi nak bilang Jumaat tak masuklah sebab dia bukan mustautin. Orang bekerja gitu juga. Dia bekerja di Kuala Lumpur, dia bekerja di Kuantan. Maka dia tak ada azam di hati untuk menetap di situ. Maka tidak panggil mustautin, tapi panggil bermukim. Ada ni. Maka sembahyang Jumaat fardu kifayah, sembahyang Jumaat fardu ain. Dia ada harta di situ. Dia beli rumah di situ. Ada harta bukan persoalan. Persoalannya hati itu niat nak menetap di mana. Kalau hati itu niat nak menetap di situ, walaupun kita hanya menumpang tanah orang sekalipun, walaupun kita hanya menyewa sekalipun, tapi azam kita hidup mati kita situ. Azam masa akan datang kita tak tahu. Halau hambak dia orang pun mana tahu kita orang luar ni. Tapi punyalah suka kita duduk situ, memang kira azam kita mati situ dah. Walaupun kita hanya duduk di situ menumpang ihsan atas tanah orang sekalipun, tidak ada harta, tapi dia azam untuk hidup mati di situ, dipanggil mustautin. Maka barulah boleh bilang Jumaat. Tetapi walaupun dia ada harta, dia beli dengan rumah contohnya. Sebab kalau dia sewa rugi, kena bayar bulan-bulan. Kalau dia beli, dia bayar bulan-bulan, rumah jadi hak dia. Faham tak ni? Ni ada orang faham, dia kata kalau ada harta mustautin. Tidak berkait dengan harta, berkait dengan azam hati kita. Faham tak ni? Memang ada harta, dia beli rumah, tetapi hati dia tu tanah air dia kapung. Tanah pusaka siap dah kapung. Kadang-kadang dia buat dah rumah kapung tu. Kadang-kadang kerja di Kuala Lumpur beli rumah, kerja di Kuantan beli rumah. Kapung ni siap rumah dia je. Azam di hati dia nya pencing nanti dia nak balik duduk kapung. Maka dia duduk mana-mana pun tidak panggil mustautin, hanya panggil bermukim. Fardu kifayah sembahyang Jumaat, fardu ain sembahyang Jumaat.
lagi aqil dalam syarah, berakal, lagi yang baligh, yang sampai umur, lagi tiada bertelanjang, lagi yang tiada bertelanjang. Apa ni pula tu? Dalam syarah tu, lagi aqil, sampai berakal, yang baligh, yang sampai umur. Dalam syarah ni lagi tiada bertelanjang, makna ada pakaian. Kalau bertelanjang, sembahyang berjemaah tidak lagi fardu kifayah, hanya sunat jua. Kalau bertelanjang, tidak ada pakaian, sembahyang berjemaah, sunat jua, bukan lagi fardu kifayah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau bertelanjang masih lagi afdal sembahyang berjemaah daripada sembahyang seorang diri. Adapun mazhab Hanafi, kalau bertelanjang afdal sembahyang sendiri-sendiri daripada sembahyang berjemaah. Mazhab Syafi'i, orang yang bertelanjang hanya tidak fardu kifayah juga. Sebab sekarang ni hak fardu kifayah. Fardu kifayah ni atas laki-laki merdeka, mukim, berakal, balik sampai umur, tiada bertelanjang. Kalau bertelanjang sembahyang jemaah bukan lagi fardu kifayah, tetapi sunat dan afdal berjemaah daripada sembahyang seorang diri dalam keadaan bertelanjang. Adapun dalam mazhab Hanafi, kalaulah bertelanjang afdal sembahyang sendiri-sendiri, afdal sembahyang sendiri-sendiri nak banding dengan sembahyang berjemaah. Itu mazhab Hanafi. Kemudian kalau bertelanjang, kalau sembahyang berjemaah sesama lelaki, tu imamnya macam tu imam berjemaah orang perempuan. Hanya tengok tak, orang perempuan sembahyang berjemaah, tu imam perempuan, dia hanya ke hadapan sedikit sahaja daripada saf pertama perempuan. Ia tak sama macam kita lelaki, 3 hasta ke hadapan. Kita lelaki berjemaah, imamnya 3 hasta ke hadapan. Tetapi kalau berjemaah perempuan, imam perempuan hanya ke hadapan sedikit dengan saf pertama bagi makmum perempuan. Jadi sekarang berjemaah lelaki, tiba-tiba tu imam tu tak ada pakaian, maka duduk ke hadapan sedikit sahaja daripada saf pertama bagi lelaki. Faham tak ni? Kemudian dalam sembahyang tu mata kena tutup. Dalam sembahyang mata kena tutup. Saya duduk tengoklah. Fardu takdir, kena musibah, telanjang bulat belaka, ataupun takak dia orang, dia kurung tu tak ada pakaian belaka dalam kurungan tu. Tanya sembahyang berjemaah lah. Tapi afdal berjemaah daripada sembahyang sendiri-sendiri. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi afdal sembahyang sendiri-sendiri nak banding sama jemaah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tidak, afdal berjemaah lagi. Tapi masa sembahyang jangan tengok. Dan sembahyang tersebut, sembahyang telanjang tersebut, kalau syarat yang lain lengkap, maknanya air sembahyang ada, najis, tidak ada suci, kemudian dapat menghadap kiblat comel, sembahyang tersebut tidak wajib diulangi. Sembahyang tersebut sah dan tidak wajib diulangi. Ada ni? Sembahyang tersebut sah lagi tidak wajib diulangi. Dia syarat sah sembahyang.
Contohnya suci daripada hadas, suci daripada najis. Syarat sah sembahyang menghadap kiblah. Syarat sah sembahyang menutup aurat. Ini kita ambil 4. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil dan besar. Syarat sah sembahyang suci daripada najis. Syarat sah sembahyang menghadap kiblah. Syarat sah sembahyang menutup aurat. Menutup aurat sahaja menjadi syarat sah sembahyang jika kuasa. In qadara, jika kuasa ia. Kalau tak kuasa menutupi aurat tidak menjadi syarat sah. Berarti kalau telanjang pun sah sembahyang, tak wajib diulangi dan sah jadi imam. Adapun syarat sah sembahyang suci daripada hadas, suci daripada najis, dia tidak kait jika kuasa. Maknanya dalam keadaan tertentu kita terkurung, sembahyang kita tanpa wuduk, sembahyang tersebut wajib diulangi. Kalau kita sembahyang serta dengan najis, wajib diulangi. Kalau kita sembahyang dalam keadaan kita terikat, menyebabkan kita dada tidak menghadap kiblat, wajib diulangi. Adapun syarat sah sembahyang menutupi aurat, dia ada qaid di hujung, jika kuasa. Makna kalau tidak kuasa sembahyang tu sah, tidak wajib diulangi. Ada ni. Suci daripada hadas, suci dari najis tidak qaid. Jika kuasa tak qaid. Dalam keadaan tertentu kita solat dalam keadaan berhadas, kita solat dalam keadaan najis, wajib kita solat. Waktu masuk kita cukup syarat wajib. Syarat sah lain, syarat wajib lain. Mana syarat wajib? Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas. Masuk waktu kita orang Islam, kita baligh, kita berakal, kita suci haid, kita suci nifas, maka wajib sembahyang. Tiba-tiba syarat sah sembahyang suci daripada hadas tak mampu kita sempurnakan, suci daripada najis tak mampu kita sempurnakan, kita wajib sembahyang sebab syarat wajib masih lagi cukup. Tapi sembahyang tersebut wajib diulangi kemudian. Kalau waktu ada, ulangi sebagai tunai. Kalau waktu habis, ulangi sebagai qada. Berbeza dengan syarat sah sembahyang menutupi aurat, menjadi syarat sah jika kuasa. Kalau telanjang tak kuasa, maka sembahyang tadi sah, tidak wajib diulangi kembali. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ni, orang telanjang, mazhab Syafi'i kita, orang telanjang bukan keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Orang telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Adapun jumhur kebanyakan mazhab yang lain, telanjang adalah keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri, sembahyangnya duduk. Mazhab Hanafi duduk lepas tu berlunjur. Rokok sujud isyarat dengan tubuh sahaja. Itu mazhab Hanafi. Duduk berlunjur pula. Dah berlunjur nak sujud macam mana? Tak ada rokok, tak ada sujud, tunduk dengan badan sahaja. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita tidak. Telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Maknanya orang telanjang wajib berdiri, kemudian rokok dan sujud sebagaimana biasa. Tu mazhab Syafi'i kita. Gua ni kamu. Dalam mazhab Syafi'i kita, telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Maknanya wajib solat berdiri macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa. Lepas tu jangan duk fikirlah, gitulah.
Contoh mazhab Hanafi, apabila telanjang berdiri tidak menjadi rukun. Solatnya duduk, bukan duduk macam biasa, duduk berlunju. Sujudnya tak dapat, tak ada sujud-sujud. Tunduk tubuh ke hadapan, isyarat kepada rokok. Tunduk ke hadapan, isyarat kepada sujud. Itu mazhab Hanafi. Gimana? Kira-kira kita gimana tu? Nak semayang mazhab Syafi'i ke nak semayang mazhab Hanafi? Semayang wajib. Semayang tak ada khilaf, semayang wajib. Tapi semayang tu berdiri tu rukun ke tak? Hukumlah berdiri. Hak uzur daripada rukun berdiri ni sakit. Dan sekarang bukan sakit. Hak uzur dari rukun berdiri takut musuh nampak. Itu dia panggil uzur dari rukun berdiri tu. Takut musuh nampak. Kalau telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Maknanya semayang masih lagi wajib berdiri, rokok sujud macam biasa. Itu mazhab Syafi'i kita. Dia mazhab Syafi'i kita ni, sehingga kan dalam mazhab Syafi'i kita, kalau ada satu pakaian, tapi satu pakaian tu najis, mazhab Syafi'i kita wajib kena buka pakaian solatnya telanjang. Gitu. Tak boleh pakai pakaian tu. Sebab apa? Sebab najis. Dah tadi pakai bukan masa semayang. Kita pakai pakaian najis, hukumnya makruh, bukan haram. Malaikat najis tu berlomoran. Jadi najis dia pakaian kita tu berlomoran. Tahi, air kencing, basuh berjeru. Tu haram kita pakai sebab berlomoran dengan najis. Tetapi kalau najis tu tidak berlomoran, contohnya kita kencing selesai, kita pakai seluar, tiba-tiba keluar pulak sikit. Jadi luar dalam kita najis. Tapi najis tu berlomoran ke tidak? Tidak. Maka kita terus pakai seluar dalam tu, hukumnya makruh, bukan haram. Kalau tidak, susah kita tu nak kena hunggar masuk bilik air, kena buang seluar dalam tu. Sebab apa? Sebab najis, haram pakai. Dah tak? Makruh kita pakai. Ada ni. Jadi pakaian kita tu najis. Ada selatu sahaja tiba-tiba najis. Siapa tanya semayang, wajib kena buka kain tu, semayangnya telanjang. Itu mazhab Syafi'i. Orang pun tengok pelik. Tadi nampak pakai kain pelekat, memang ada selah je. Tiba-tiba tanya semayang, dibuang kain pelekat, disakut, dipaku, lepas tu dia semayang tanya bulat. Ini ajaran apa ni berapa kali? Dah. Sebelum sembahyang pakai kain pelekat. Siapa tanya nak semayang, kain pelekat diloroh, dia buang, dia disakut, dipaku, dia pun Allahu Akbar, telanjang bulat. Kata mana tu kamu? Ni kata ajaran sesak mari mana ni. Dah sebab dia tak dipakai kain tu. Kain tu ada najis. Tak ada air nak basuh. Kalau ada air basuh kena pergi basuh. Pakai yang tu. Basuh boleh pakai. Ni air tak ada, pakai yang ada selah cotek itu, dia wajib kena buka pakaian semayang telanjang, dan semayang itu tidak wajib diulangi kembali. Kalau dipakai kain itu haram, semayang tidak sah sebab kain itu najis. Telanjang sah semayang, tak payah kena ulang. Gimana? Ni hukum pekor. Cengang kita. Cengang. Kalau pakai haram sebab kain itu najis, tak sah semayang, kain itu najis. Lepas tu macam nak buat? Wajib buang kain tu, semayang telanjang bulat, semayang sah, tak wajib diulangi kembali. Bukan dalam mazhab Syafi'i kita ada selah kain suci, tetapi tempat tu najis. Kalau kita pakai kain tu berarti kita semayang atas tempat najis. Kalau kita buang kain, kita alah tempat tu,
maka najis tak kena pada kita dalam semayang, tapi kita telanjang, wajib kita buang kain tu untuk Allah. Semayangnya telanjang. Guna kain ada selah suci, tapi kita tu kurung di tempat najis. Kalau kita pakai kain suci bererti sampai masa sujud, kita akan sujud atas tempat najis. Nak selamat dari sujud tempat najis, kita kain-kain tu kita buang, kita buat Allah. Kita semayang tak kena najis, kita semayang atas kain yang suci, tapi kita telanjang, wajib kena telanjang supaya tidak semayang berserta dengan najis. Itu mazhab Syafi'i kita. Adapun jumhur mazhab yang lain diutamakan tutup aurat daripada najis. Kalau ada selah je kain tapi najis, wajib pakai. Itu jumhur mazhab yang lain, dia utamakan tutup aurat nak banding dengan najis. Mazhab Syafi'i utamakan suci dan najis nak banding tutup aurat. Mazhab yang lain diutamakan tutup aurat daripada suci dan najis. Mazhab Syafi'i kita utamakan suci dan najis dan banding tutup aurat. Sebab tutup aurat hanya menjadi syarat sah sembahyang jika kuasa. Tak kuasa tak apalah, telanjang lah. Maya sah boleh duduk imam lagi. Bahkan orang telanjang ni, kalaulah kita ingatkan bila telanjang tak wajib sembahyang, mana mengaru begitu. Bahkan mazhab Syafi'i kita ni, kalaulah kita tidak ada pakaian telanjang, ataupun ada pakaian tidak sempurna tutup aurat, tiba-tiba ada orang yang nak beri pakaian kepada kita, kesian kita sebab kita tak ada pakaian, orang nak beri, kita tidak wajib terima. Kita kekalkan sembahyang dalam keadaan tidak sempurna tutup aurat. Tak wajib terima. Boleh terima tapi tak wajib terima. Berbeza kalau orang hanya beri pinjam, bukan beri terus, beri pinjam. Oleh kerana kamu tidak ada pakaian cukup, saya pinjamkan pakaian saya kepada kamu, maka wajib terima. Sudah tak boleh lagi sembahyang telanjang. Apa beza kalau beri terus tak wajib terima, kalau beri pinjam wajib terima? Kalau beri terus ni dia punya bangkitan besar kemudian. Tak ada bangkitan apa? Ungkitan apa ke? Ungkitan bukan bangkitan. Ungkitan. Mengingat molek masa mu telanjang siapa beri kain kamu? Tu. Ada ni. Jadi ungkitan tu besar kemudian. Maka jatuh maruah kita kalau orang ungkit kepada kita. Tak jatuh maruah. Ingat mu hari tu masa mu telanjang, siapa beri kain kamu selah? Ungkit tu besar, maka tak wajib terima. Tapi kalau pinjam, ungkit tak besar. Ingat hari tu masa mu telanjang, siapa beri pinjam kain? Alah, beri pinjam duk sebut. Pinjam je kuat. Pulang balik kan? Tengok ungkitan tu duk kuat. Kita boleh jawab semula, Allah, setakat beri pinjam tak luar aku pulang balik kain kemung kan, nak okey buat benda, kan boleh lawang tu kan. Tapi kalau beri sungguh kena tu syarat. Jaga maruah, takut jatuh maruah kita kemudian. Orang ukit masa dahulu kita telanjang, orang bagi terus kain dia, maka tak wajib terima. Kan hukum pekau tak wajib terima. Silap gaya kita ni minta tak beri, kita rebut pun kali. Jangan rapah dosa. Ni orang beri terus tak wajib terima, tapi terimalah. Ada ni cuma tak wajib terima. Kalau tak mau terima, dikekal ke sembahyang telanjang, sembahyang dia sah. Kalau orang beri pinjam, dia tak terima, di sembahyang telanjang tidak sah kalau orang nak beri pinjam. Tapi kalau lah orang nak beri terupung, tak wajib terima, tapi terimalah. Jadilah bukan kata dia beri terus, kita minta Allah, tiba-tiba tak beri, berapa dah sekarang dah gitunya dah. Malu kat orang lain semua ada pakaian, kita telanjang bulat. Itu contoh dia.
Tu hak berkaitan dengan telanjang. Solat dalam keadaan telanjang. Cuma berjemaah sahaja, sudah tidak fardu kifayah, tetapi masih lagi sunat berjemaah. Tapi tidak fardu kifayah lah. Nanti dia akan bicara berkaitan dengan keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah jemaah, termasuk ada pakaian bukan telanjang. Ada pakaian bukan telanjang, tapi pakaian tersebut pakaian yang tidak selayaknya bagi dia. Dia orang yang ada imej tinggi, kena musibah, contoh macam musibah banjir ke, musibah kebakaran ke, orang pun hantarlah pakaian bantuan. Orang hantar pakaian bantuan ni kadang-kadang lo dalam cari-cari dia tu, doa lalu tu. Ingat aja gitu hak atau bantuan pakaian hak banjir besar di Kelantan. Dia bukan pakaian hak bantuan, pakaian nak suruh buang sebenarnya. Tengok Allah lah kena pilih pula. Sebab apa? Allah berat pasal tu, itu pakaian buang. Berilah hak molek-molek, diwi hak luar dalam carilah apalah apa benda punya. Tadi beri hak pakai nak buang. Tapi kalau kena hak molek, hak bantuan tu kan, tengok baju kain plekat comel-comel, baju budak-budak comel-comel, berjenama lagi baju budak-budak. Bukan baju budak-budak pasal malam. Apa ni? Kiko apa? Itulah hak berjenama lah. Dia kan berjenama ni kan baju tu tahan kan, dah anak dia tak ada dah. Anak dia tak ada dah. Jadi disipang sayanglah bab mahal. Bila ada musibah seumpama tu, dia pun beri sebagai bantuan. Tengok dia punya tu berkali hak tempat kita atau bantuan tu tak pernah pakai baju kiku ni. Tak pernah pakai comel-comel. Tengok kalau kena comel-comel, tapi kena pilih lah. Tapi madok comel-comel sungguh. Memang betul-betul lah dia nak tolong, bukan nak pakai yang terbuang, bukan. Jadi kita dapatlah bantuan pakaian, tapi baju tu bercorok-corok, ada gambar pemain bola contohnya, ada nombor lagi belakang, nombor 10 ke nombor 7 ke belakang. Kita ni orang lebah. Orang lebah mana? Orang ada imej, orang tua macam kita duduk sejik ni. Cuba mari sejik pakai baju bola nombor 10 nombor 7 belakang. Apa nak sukanya? Bukan cerita budak-budak tak apa, orang tua. Orang tua. Tu haji kita ni. Mana kamu? Terang mari sekali pakai baju bola, pinjam hak anak, pinjam hak cucu. Orang pun tengok ayah haji ni panah orang kali ni. Panah kuat beramal ni, dalam panah. Berkali tak berapa nak molek dah tu. Tengok molek ayah haji tu balik ke mana tak tahu tu, pening dah. Tak apa benda pakai baju bola gitu. Mana apa ni? Pakaian yang tidak selayak dengan imej. Ada ni. Pakaian yang menyebabkan jatuh maruah. Tutup aurah. Tapi kita wajib jaga maruah kita. Jangan sesekali berpakaian dengan pakaian yang menjatuhkan maruah kita. Hukumnya haram. Ada ni. Kita berpakaian dengan pakaian yang menjatuhkan maruah kita sudah tidak layak menjadi saksi. Kita sudah tidak layak menjadi saksi, tak panggil orang adil lagi kitanya. Nak jadi saksi kena orang adil. Orang adil ni orang yang tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengkali dosa kecil, orang yang berperangai yang seumpama. Kalau berpakaian yang selayak dengan imej, itu orang adil. Tiba-tiba dia berpakaian dengan pakaian yang tidak selayaknya dengan imej dia, maka dia tak panggil orang adil dah. Nak jadi saksi nikah ke, tak boleh pakai dah orang tua ni. Sebab apa? Pelik dah tu. Ada ni. Jadi kita dapat pakaian seumpama tu, pakaian yang tidak selayak kita, tutup aurah ni tapi tidak selayak kita.
maka gugur fardu kifayah majmu'ah atas kita dan gugur fardu ain majmu'ah atas kita. Itu dipanggil uzuran mereka tu. Dia akan bicara di hadapan hak uzur. Dipanggil uzur tu. Panggil uzur. Contoh uzurnya sekarang hujan tu lah uzur tu. Hujan lebat sekarang ni gugur tuntutan fardu kifayah majmu'ah dan gugur tuntutan fardu ain majmu'ah. Tapi ramai kau tak tahu. Kalau ramai tahu tak Jumaat lah jawapan dia. Kalau kena hujan lebat tahu belaka seorang tak mari, maka tak ada Jumaat. Sebab apa? Hujan lebat di antara keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah majmu'ah dan menggugurkan fardu ain majmu'ah. Tapi orang kita ni hujan lebat macam mana pun barangkali kalau perlu kepada bersampang nak mari sejik ni pun bersampang. Makna kita tak tahu pun ada ketika keuzuran yang mana semai Jumaat sudah tidak fardu ain lagi. Di antaranya hujan lebat. Ada ni. Cuma saya nak sebut tadi dia ada pakaian menutupi aurat tapi pakaian yang tidak selayaknya. Tak ada. Gugur fardu kifayah majmu'ah, gugur fardu kifayah majmu'ah, gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Sebab dia kena pakaian yang selayaknya. Habis. Jadi hak kata fardu kifayah atas lelaki lagi tiada bertelanjang. Hak ada pakaian, hak tidak telanjang, maka fardu kifayah semayang berjamaah. Lagi yang tak ada uzur baginya, hak tak ada uzur. Uzur tadilah ada pakaian tak selayaknya. Hari hujan sehingga kan basah pakaian kita sebelah atas. Basah pakaian kita sebelah atas. Dia hujan yang menyebabkan basah pakaian kita ni, dia kira bukan, walaupun ada benda yang dapat menghalang, ada payung, dia kira tu, dia kira hujan basah ke tak? Basah lebat maka gugur dia, uzur dah dia panggil. Boleh nak lepas dah basah, payung ada, baju hujan ada, tak kira. Dia kira hujan yang menyebabkan basah pakaian kita. Basah pakaian kita. Itu dipanggil keuzuran yang menggugurkan ini fardu kifayah majmu'ah, menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Dipanggil keuzuran. Kalau kata sakit, itu nyata keuzuran. Tapi sakit pun kena tengoklah, kadang-kadang orang ni bukan sakit, cuma dia ni jadi lembek ke. Kalau tidak kesukaran datang sembahyang Jumaat keperduan lagi tu. Lepas tu kita tengok kadang-kadang orang ni dia datang sembahyang Jumaat, padahal bertulung tapi dia masih lagi muda, kewajipan lagi tu. Ada. Kalau masih lagi tidak kesukaran, masih lagi kewajipan. Dia banyak hak uzur yang menggugurkan fardu kifayah majmu'ah dan juga menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Contohnya ni, contoh uzur ni, kita tunggu pesakit. Jadi walaupun pesakit ni bukan keluarga kita, tapi dia dengan kita ni, kalau kita ada, jadi dia tu jadi macam tenang gitu. Walaupun bukan saudara mara kita, tapi mungkin kawan rapat dengan kita. Mana kalau kita tunggu dia jadi tenang. Apa ada ni? Tunggu pesakit pahala besar. Sehingga kan kalau kita nak tinggal, dia nak pergi majmu'ah, nak tinggal di Jumaat, kelang kabut jadi tu, maka tunggu pesakit seumpama tu termasuk
keuzuran yang menggugurkan fardu majmu'ah dan menggugurkan fardu ain majmu'ah. Ni besar ni. Faham tak ni? Besarnya kita tunggu orang sakit. Walaupun orang sakit tu bukan keluarga kita sekalipun. Faham tak ni? Hukum agama. Bukan fardu majmu'ah, bahkan fardu ain majmu'ah pun gugur. Bini tengah nak beranak, orang bangsa waktu ditinggal bini tengah nak beranak majmu'ah. Ni orang jahil. Ni orang jahil. Isteri sudah masuk bilik bersalin. Oh, masa waktu dia tinggal. Allah ada, Allah ada, dia kata. Oh, memang Allah ada. Walah, isteri sedang bersalin. Kalau ada ni, ada apa ni? Ada macam ada masalah yang perlu kepada pembedahan. Contohnya, nak bedah dia kena ada tukang saing. Mana suami dia? No, majmu'ah. Ni ada orang pasal jahil seumpama ni. Tak ada hukum orang panggil. Kita hanya tunggu pesakit. Yang bukan perlu pada saing-saing kita apa dah. Sudah gugur fardu ain majmu'ah. Bukan hanya fardu kifayah majmu'ah. Dia bini nak beranak, masuk waktu dia tinggal bini dalam bilik bersalin kerana nak majmu'ah. Ini memang jahil lah, tapi berlaku seumpama tu. Ada hak seumpama tu. Ini kisah. Jadi sama-sama rupa agama, ada uniform agama. Dia pun datang meminang anak orang rupa agama juga. Dah, yelah kita nak meminang ni cari hak sama-sama hak hala ke agama lah, ada piuh tapala gitu Dia pun datang meminang. Nak meminang. Lepas tu ayah pada perempuan ni tanya, awak ni ikut jemaah mana, dia tanya. Dia pun royak, minta maaf saya tak terima pinangan awak sebab puak awak ni bini nak beranak pun tinggal. Dia kata kan majmu'ah punya pasal bini nak beranak pun tinggal. Ni orang jahil ni orang panggil. Bini nak beranak pun tinggal. Dia tak kira. Sebab apa? Agama dia hanya majmu'ah. Bukan kalau dia ada khijir dengan majikan. Dia ada khijir dengan majikan. Dia ada janjian dengan majikan. Waktu masuk, waktu rehat, ada waktu gila-gila. Ni masuk, hak ni masuk masa ni, keluar masa ni. Hak ni masuk lewat sikit, keluar lewat sikit. Tiba-tiba satu hari tu dia boleh keluar pukul 2. Pukul 1 Zuhur dah. Pukul 2 baru keluar. Itu janjian dengan majikan. Tak, tidak peduli. Masuk waktu je bang Zuhur, dia tinggal kerja dia. Dia kata apa? Saya takut kepada Allah, saya tak takut pada majikan. Ini takut pada Allah, takut orang jahil. Nak takut pada Allah kena ada ilmu. Batu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhaj, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Yang pertama supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua supaya kita takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Sebab Tuhan berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah adalah orang yang berilmu. Ini takut akan Allah yang sebenar. Tiba-tiba ditinggal janjian dengan majikan, wajib tunaikan janjian, wajib tunaikan amanah kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Yang sembahyang Jumaat tu ramai dah sembahyang, fardu kifayah tak kena, tak dosa dah kitanya. Fardu kifayah tapi ramai dah sembahyang kan, tak dosa dah kitanya. Kita menunaikan janjian dengan majikan, menunaikan dengan amanah dengan majikan, tu fardu ain. Ada tinggal fardu ain, konon takut kepada Allah. Tu bukan takut gitu. Ini orang jahil. Ada ni. Majikan pun kadang-kadang, payahnya lah. Terima orang lebah awak kerja ni. Tengok orang tengah sibuk-sibuk dia lari dah. Itu orang lebah jahil tu. Kalau dia ada ilmu, dia kena tunaikan janji. Kita nak kerja kan, kita janji dah kan akan ikut peraturan kan. Itu janji kita, amanah kita dengan majikan.
Ada ni. Setakat nak tunggu pesakit, walaupun bukan karabah kita sekalipun, itu keuzuran yang menggugurkan fardhu kifayah majmu'ah dan menggugurkan fardhu ain sembahyang Jumaat. Sehingga kan keuzuran tadi sebut pakaian. Ada pakaian, tapi pakaian yang tidak selayak dengan imej kita. Bahkan kita kenderaan kitanya rosak. Kita kalau pergi masjid jalan kaki dengan imej kita tu tak sesuai. Imej ni kena jaga, faham tak ni? Bukan timbul sombong. Tak. Dia kena jaga imej. Imej orang berilmu, imej tu imam, imej tu haji, imej orang ngaji agama, imej orang tua. Dia ada imej dah tak? Dia ada imej. Dia kena berkelakuan yang seumpama, yang sepadan dengan imej hak sebanding dengan kita. Kena jaga tu. Dia tak boleh buat lebih kurang. Tadi bab pakaian, termasuk bab kenderaan. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita nak pergi sembahyang Jumaat, kenderaan kita tak ada, rosak ke apa ke. Kita kalau pergi jalan kaki tak sesuai dengan imej kita nak jalan kaki, tak sesuai, tak layak kita jalan kaki. Hak adanya mutu hak anak kita, hak tak ada ke apa satu tu, tinggal tayar je. Abang apa tu? Magak tak orang gitu. Magak ke apa? Tak, magak tau. Magak tak ada. Dia punya exhaust pula macam kapal terbang tu. Sekali perih tu, kejut orang. Hak tu je ada. Kita nak jalan kaki tak layak dengan kita. Ada kenderaan tapi tak sepadan dengan kita, pun dipanggil keuzuran juga. Keuzuran juga. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, ayah haji naik motor, magak tak ada. Ayah haji jadi mak rempik dah ke? Bunyi exhaust pula, enjin pula. Allah, ayah haji ni warna ni. Padahal ayah haji pinjam je. Motor dia habis minyak ke, motor dia rosak. Tak boleh. Tak layak gitu tu. Tak ni. Panggil tidak seumpama, tidak sepadan. Tak ada pergi majmu'ah, tak ada pergi majmu'ah. Ni dia panggil keuzuran. Hak tak ada uzur sahaja. Hukum sembahyang Jumaat fardu kifayah. Lelaki merdeka, bermukim, berakal, baligh, tidak telanjang, tidak ada keuzuran, apa hukum sembahyang Jumaat? Fardu kifayah. Ni hak kita duk maklum, fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah ni dia fardu atas tiap-tiap seseorang. Lelaki tadi lah, dia fardu atas tiap-tiap seseorang. Sebab itulah apabila langsung tidak didirikan jemaah, berdosa habis lelaki yang cukup syarat tadi. Kan ada? Sebab tu dia kata fardu atas tiap-tiap seorang. Cuma apabila ditunaikan sebahagian, hak sebahagian laginya tidak berdosa tu je. Padahal sebab kata fardu kifayah, fardu atas seorang-seorang. Macam sembahyang jenazah, fardu kifayah, fardu belaka atas kita ni. Fardu belaka. Padahal kalau kita semayang, boleh pahala fardu. Semayang dah mula-mula, kita pergi semayang, boleh pahala fardu. Ada ni. Bukan fardu kifayah, ada orang semayang je, kita kemudian jatuh hukum sunat, fardu. Cuma tak buat, tak berdosa sebab orang buat dah. Itu je. Ada ni. Jadi fardu kifayah ni macam fardu ain juga. Kita maklum fardu ain, fardu atas seorang. Fardu kifayah pun fardu atas seorang. Sebab tu kalau fardu kifayah seorang pun tak buat, tak ada pun sembahyang Jumaat, dosa habis tiap seseorang ada lelaki yang cukup syarat tadi.
Sebab apa? Sebab fardu atas tiap-tiap seorang. Cuma kalau orang buat dah jemaah, hak baki tu tidak berdosa. Itu sahaja. Jadi fardu ain atas seorang-seorang. Fardu kifayah pun atas seorang-seorang. Cuma fardu ain tak boleh tinggal. Seorang pun boleh tinggal. Fardu kifayah orang lain buat dah, kita tak berdosa. Tetapi berarti kita meninggalkan kefarduan, kita meninggalkan kewajipan. Ada. Itu fardu kifayah. Sampai jemaah atas orang lelaki yang cukup syarat tadi. Lelaki yang merdeka, lelaki yang bermukim, yang berakal, yang baligh, yang tiada bertelanjang, yang tiada uzur. Majmu'ah hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian dalam syarah tu, dan kata setengah ulama bahawasanya berjemaah itu sunnatun muakkadah juga, tetapi yang sahihnya yang dahulu, tetapi yang sahihnya, pandangan yang sahih, pandangan yang kuat, yang dahulu. Mana yang dahulu? Yakni fardu kifayah. Maka atas kaul itu, atas kau kata fardu kifayah, apabila didirikan jemaah oleh setengah daripada ahli negeri atau ahli dusun, nescaya gugurlah dosa daripada yang lain atas pandangan fardu kifayah. Tapi kata setengah ulama sunnatun muakkadah. Tapi dalam kitab ni kata pandangan yang sahih, pandangan yang kuat adalah fardu kifayah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, pandangan yang kuat, pandangan yang muktamad adalah sunnatun muakkadah, iaitu pandangan Imam Rafi'i. Fardu kifayah pandangan Imam Nawawi. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita sebagai jemaah ada dua pandangan. Macamlah kitab ni fardu kifayah, itu pandangan Imam Nawawi. Sunnatun muakkadah pandangan Imam Rafi'i. Dalam kitab ni kata pandangan sahihnya pandangan fardu kifayah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain menyatakan bahawa pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i sebagai jemaah adalah sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut. Kalau satu kampung tak dirikan jemaah, makruh jua. Ya ingat sikitlah bagi hok kata rumah anak tadi. Di jalan rumah anak, dalam taman tu masih lagi ada orang lelaki, termasuk dia yang bermukim. Ada ni. Dia bermukim. Dia mari rumah anak, dia duduk seminggu, dia bermukim. Dalam taman tu ada satu surau. Kena semacam surau tu. Tapi dia ni malu ke apa ke, lepas tu memang tak ada. Taman tu tahu dah. Dia semai jemaah maghrib, isyak, subuh je. Zuhur asar senyap. Kalau atas pandangan fardu kifayah, dosa ayah dia. Sebab dia bermukim, cukup syarat. Ke mana pun dia kena pergi bang surau tu. Orang mari tak ada salah dah dia nya. Mana ni? Adapun kalau pakai pandangan sunnatun muakkadah, makruh juga. Zuhur asar senyap, tak ada dirikan jemaah, makruh. Sebab atas pandangan fardu kifayah ni bagi tiap sembahyang waktu. Atas pandangan fardu kifayah, maghrib, isyak, subuh berjemaah. Okey. Zuhur asar senyap haram, berdosa habis orang lelaki kampung tu yang cukup syarat. Ni kampung-kampung ni, kampung-kampung pendalaman berlaku seumpama ni. Zuhur asar senyap. Sebab tu imam, tu bila masuk bukit. Kerja lautan. Kebun ke, cari kayu apa, macam-macam lah masuk hutan. Ada ni. Ada jemaah subuh, maghrib, isyak. Zuhur asar memang senyap. Tetapi orang lelaki cukup syarat kampung tu ada lagi, tapi bukan kaki masjid. Kalau pakai pandangan fardu kifayah, berdosa habis ada kampung tu. Kalau lelaki ni, cukup syarat. Kalau atas pandangan sunnatul muakkadah, makruh. Kalau lelaki cukup syarat tu makruh. Jadi pandangan yang diterima pakar kebanyakan ulama sekarang, ulama mutaakhirun sekarang, majmu'ah adalah sunnatun muakkadah, bukan fardu kifayah. Dia gitu.
Tapi dalam kitab ni mengatakan bahawa pandangan sahih adalah fardu kifayah. Kemudian fardu kifayah ni didirikan jemaah sekira-kira nyata pada tempat itu, tempat yang nyata didirikan semayang berjemaah, maka gugurlah tuntutan fardu kifayah. Jadi insya-Allah kita sambung baliklah, sebab dalam syarah tu agak panjang pembicaraan semayang jemaah atas orang perempuan, contohnya apa hukum. Kemudian kita berjemaah di masjid lebih afdal daripada yang bukan masjid. Dia panjang bicara hak di dalam syarah, hak berkaitan dengan sembahyang berjemaah, hak fardu kifayah atas orang lelaki yang cukup syaratnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk minggu ni tabung tu, derma tabung tu untuk kurki hak Kuban Lembek, kurki hak di ni Kolej Universiti hak di Kuban Lembek. Jadi dia ada minta sedikit bantuan lah untuk dia punya program dia di kurki. Jadi ketipan derma hak dalam tong tu, ni hak tiap minggu tu lah, hak untuk tafih kita di sini. Jadi minggu ni untuk kurki, sebab dia ada untuk program. Jadi dia minta sedikit bantuan lah daripada kita semua. Wallahu a'lam.